forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lomang Adam terhadap MP Kuala Kangsar Sokong Anwar kekal dengan bersatu. Adakah kerajaan berperang telah mendapat 23 meja kembali? Kita baca detail sikit. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Lomang Adam. Di akhir kita komen macam biasa. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pasis Kuala Kangsar, Saudara Iskandar, yang telah menyatakan secara terang bahawa beliau akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum yang ke-16, dan dalam erti kata lain menyokong segala usul-usul yang dibawa oleh kerajaan bagi memastikan kesinambungan kawasan Parlimen Kuala Kangsar yang beliau jaga. Ini antara kenyataan yang saya rasa cukup penting, kerana kalau sebelum ini kita sudah kehilangan 2/3 dengan kenyataan yang dibuat oleh YB Iskandar ini. Jelas tuan-tuan bahawa kerajaan PMX akan memperolehi 148 undi sekali lagi. Namun Saudara Iskandar mengatakan bahawa beliau tetap setia bersama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Sama ada Muhyiddin boleh terima keputusan yang dibuat oleh Iskandar ini ataupun tidak, saya rasa tuan-tuan fikirlah sendiri. Ini bagi saya ialah bibit-bibit ketidakyakinan insan-insan ahli parlimen di kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin. Mereka akhirnya mengambil tindakan bijak. Mereka dah tunggu Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang sepatutnya berunding dengan Datuk Seri Fadilah, timbalan Perdana Menteri yang kedua, tetapi tidak dibuat sehingga ke hari ini. Maka mereka mengambil keputusan untuk berunding secara bersendirian. Dan saya menjangkakan kalau trend ini berterusan, PPBM dan juga Perikatan Nasional bertegas tidak mahu berunding, sedangkan ketika mereka memerintah, mereka telah meminta Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga Lim Guan Eng untuk berunding dengan mereka, menandatangani CSA sebelum mereka memberikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Tetapi sekarang bila mereka menjadi pembangkang, mereka begitu angkuh dan tidak mahu berunding dengan kerajaan Malaysia Madani. Jadi sewajarnya lah kalau ahli-ahli parlimen daripada pembangkang hari ini mengambil keputusan secara bersendirian untuk berbincang dengan kerajaan bagi memastikan peruntukan dapat terus disalurkan kepada kawasan parlimen masing-masing. Ramai yang nak mengulas, ramai yang nak tahu apa masalah-masalah yang berlaku hari ini, sehingga pembangkang sendiri pun sudah nampak tidak solid, tidak mempunyai kesatuan. Maka tuan-tuan bolehlah ajukan soalan di talian 0194819495, 0194819495. Sebarang persoalan dialu-alukan, insya-Allah saya akan cuba menjawab seberapa banyak soalan yang mungkin. Silakan. Okey, Tok, soalan studio pertama sekali, kalau kata parti beliau Bersatu mengambil tindakan dengan memecat keahlian beliau dan beliau akan berada di pihak bebas, adakah kerusi itu panas ataupun beliau boleh masuk ke parti-parti lain? Kita kena faham bahawa beliau masih lagi ahli parlimen Bersatu dan ahli parlimen Perikatan Nasional. Beliau tidak boleh menyertai UMNO atau mana-mana parti lain.
Kalau mereka melompat parti, secara automatik Susah Agung Perikatan Nasional boleh mengutus surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk memaklumkan kursi tersebut kosong. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah mereka tidak lompat parti, tetapi menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan usul-usul yang akan dibawa oleh kerajaan demi untuk memastikan rakyat dapat dijaga sehingga pilihan raya umum yang ke-16. So tak ada masalah. Jika beliau dipecat, Boleh. beliau akan duduk di kursi bebas lah. Kalau beliau dipecat, beliau berhak dan boleh untuk menyertai mana-mana parti. Kalau beliau dipecat. Tapi beliau kalau tak dipecat, beliau tak boleh lompat parti. Ya. Okey Dok, selain daripada MP Kuala Kangsar, MP Ketereh juga menunjukkan minat yang sama, iaitu ke arah kerajaan perpaduan itu. Macam MP Kuala Kangsar ni tapi MP Ketereh tu teruk lah. Sebenarnya MP Kuala Kangsar ni saya tak nampak lah dia ada masalah kewangan, kan. Saya rasa dia pun lebih pada mampu untuk membiayai kawasan dia, kan. Saya nampak lebih kepada ketidakyakinan dia kepada parti dia. Bukan kecil anak Iskandar ni. Iskandar ni. Tapi kalau MP Ketereh, ini memang dia sendiri yang menzahirkan. Dia menceritakan bagaimana dia kena bagi orang duit orang mati pun dia Kenduri kahwin. Kenduri kahwin pun dia komplain, kan. Macam mana kita tak wakil rakyat pun kita pergi bagi orang duit orang mati ke, duit kenduri kahwin ke, orang nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, kan. Tak boleh lagi. Yang tak wakil rakyat ni dah jadi wakil rakyat komplain macam tu. Macam mana? Lain kali ukur baju di badan lah. Kalau tak nak jadi wakil rakyat, janganlah buat macam tu, kan. Janganlah keluar pergi menyertai pilihan raya, kan. Okey. Okey Dok, esok kita faham bakal ada pembentangan belanjawan 2024, kan, Ya. tuan? Apa yang Tok rasa, kan, melalui belanjawan ni? Adakah ianya bakal ada belanjawan yang suntikan fiskalnya lebih tinggi ataupun suntikan fiskalnya lebih rendah? Pandangan Tok. Saya rasa belanjawan ni ialah satu belanjawan di mana Perdana Menteri mempunyai tugas yang amat sukar. Pertama, tugas yang paling sukar ialah untuk membetulkan sistem penyampaian subsidi. Nak mengalih subsidi yang hari ini dinikmati oleh the top 20 dan memindahkannya kepada kumpulan sasar yang betul, iaitu kepada the B40 dan juga the M40. Bukan satu tugas yang mudah, bukan satu tugas yang mudah. Dan saya rasa ini challenges yang paling besar dihadapi oleh PM besok. Kedua ialah untuk diversify our source of income, mempelbagaikan sumber pendapatan. Sudah pasti rakyat sedang menunggu apakah keputusan-keputusan besar dalam usaha untuk memastikan bahawa kita boleh mendapat pendapatan tambahan lain. Bagaimana kaedah yang akan digunakan oleh PM? Sudah pasti kita mengharapkan tidak ada terlalu banyak cukai-cukai tambahan yang akan dikenakan, kan? Tetapi orang mengharapkan supaya ada tax reduction dalam keadaan sekarang, yang saya rasa amat sukarlah untuk dilaksanakan oleh PM. Dan ada kemungkinan juga inilah masa yang sesuai untuk memperkenalkan balik GST. Tetapi saya difahamkan kerajaan hari ini juga sedar bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk mengenakan balik GST. Tetapi kalau tidak kita kenakan GST,
dengan subsidi bahan api RON95 diesel dan LPG menelan belanja 50.8 bilion. Subsidi elektrik pun sampai 9.8 bilion. Total 60.6 bilion. Saya rasa PMX tak banyak pilihan. Sama ada dia menarik subsidi, pindah kepada subsidi bersasar dengan kelompok yang mungkin 80% akan still menikmati subsidi bahan bakar ni, tetapi mungkin secara cash handout ataupun melalui STR ataupun melalui bantuan petrol secara direct, tunai, bagi mengelakkan sindiket penjualan diesel, penjualan macam-macam lagi lah. So benda ni juga mungkin berlaku. Kalau misalnya keputusan yang tidak berapa popular ni, keputusan tak popular dibuat, maka fokus buat bicara umum dan perbincangan umum akan lebih kepada kenaikan harga minyak. Dan ini sudah pastilah akan mematikan sudut-sudut positif, pengumuman-pengumuman positif, pengumuman-pengumuman nikmat-nikmat yang bakal dikecapi oleh rakyat yang akan diumumkan besok. Benda itu akan tenggelam. Jadi saya menantikan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah kaedah pendekatan yang bakal diambil pada hari esok, dan kita nantikan. Dan kita menyokong penuhlah sebarang tindakan bagi memastikan negara ini terus kukuh ekonomi dia, dan kita tidak membuat ataupun memberikan subsidi secara berterusan kepada orang yang tidak layak untuk menikmati subsidi. Kalau saya baca detail sikit lagi, dia berkata keputusannya itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dan mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh demikian, saya menyokong Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukur ekonomi negara. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Untuk rekod, Anwar tidak membuat sebarang kenyataan umum yang meletakkan syarat ahli parlimen pembangkang yang ada masa ini tidak dapat mendapat sebarang peruntukan persatuan untuk memberi khidmatan kepada pengundi mereka untuk menyokong dasar kerajaan bagi mendapat peruntukan itu. Sebenarnya Anwar dan ahli parlimen kerajaan yang lain telah berkali memberitahu ahli parlimen pembangkang untuk mengadakan perbincangan dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan yang sama dan memberi jaminan bahawa kerajaan terbuka kepada perbincangan sedemikian. Sementara itu di Zulkarnain, mereka hadir tetap setia bersama bersatu walaupun mengakui berisiko berdepan tindakan tata tertib. Akhirnya, mari terus menyokong kajian perpaduan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.